Tuan Yang di-Pertua, insentif pengecualian cukai tersebut memberikan pengurangan harga kenderaan penumpang secara purata sebanyak 3.32%. Sebagai contoh, sekiranya Makcik Kia ingin membeli sebuah Pro 2 Myvi 1.3G yang dipasang tempatan, beliau perlu membayar harga asal sebanyak RM44,590. Dengan pengecualian cukai jualan 100%, beliau kini hanya perlu membayar RM40,029 dengan kadar penjimatan sebanyak RM1,561 atau 3.5%. Satu lagi contoh, sekiranya Encik Ong membeli Mercedes-Benz S560 yang diimport, beliau perlu membayar harga asal sebanyak RM658,888 dengan pengecualian cukai jualan sebanyak 50%. Yang Berhormat, saya nak tanya, kenapa yang Melayu beli Myvi, yang Cina beli Mercedes? Yang Berhormat, Ni satu racial stereotyping. Ya, ini floor minister. Saya nak highlight benda tu je lah. Nanti soalan tambahan Yang Berhormat nak tanya ke, saya pilih balik. Salam Panjang lagi resis. ke Yang Berhormat? Panjang lagi ke Yang Berhormat Menteri? Saya sebut tadi sebagai satu contoh. Tapi boleh Saya boleh bagi tukar. jawapan Satu lagi bertulis, Yang contoh. Berhormat Menteri. Sekiranya Encik Khalid membeli Mercedes-Benz S560 YB, yang bukan Cik, diimport, Dari beliau Shah Alam. perlu membayar harga asal sebanyak RM658,888. Dengan pengecualian cukai jualan sebanyak 50%, beliau kini hanya perlu membayar RM646,626 dengan kadar penjimatan sebanyak RM12,262 atau 1.86%. Pihak kerajaan khususnya MITI sedang menyusun semula pelan tindakan dalam melaksanakan Dasar Otomotif Nasional 2020 bertujuan menjadikan sektor otomotif negara lebih berdaya saing dan maju. Langkah ini akan dapat membantu menyegerakan pemulihan sektor otomotif negara melalui galakan pelaburan dalam segmen kenderaan berteknologi tinggi dan mesra alam sekitar, pembangunan tenaga mahir tempatan, peningkatan aktiviti pembuatan bernilai tinggi terutamanya bagi produk pasaran lepas jualan atau dengan izin after sales market serta mengaplikasikan teknologi termaju dalam rantaian bekalan otomotif. Terima kasih. Yang Berhormat, soalan tambahan pertama. Terima kasih. Saya memang setujulah dengan apa yang Berhormat Shah Alam kata tadi. Kita tak perlu stereotip lah. Orang Cina beli Mercedes, orang Melayu beli Pro 2. Saya rasa ini memberi gambaran yang tidak begitu tepat lah. Soalan tambahan saya ialah berdasarkan kepada Dasar Otomotif Kebangsaan yang telah disebut oleh Yang Berhormat Gombak tadi. Dasar ini telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Penampang pada awal bulan Januari tahun ini. Salah satu teras dalam dasar ini adalah promosikan next generation vehicles dengan izin ataupun NXGV. Ia termasuk kenderaan elektrik dan juga kenderaan yang level automation level 3. Jadi saya nak tanya Menteri, sama ada pihak MITI akan menggunakan peluang ini semasa wabak COVID ini untuk memberi insentif baru untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai hub di Asia Tenggara untuk pembuatan dan juga R&D kenderaan NXGV. Kerana sebagaimana yang saya tahu, tidak ada mana-mana kereta elektrik, kenderaan elektrik ataupun kenderaan hybrid yang sedang dipasang secara CKD di Malaysia. Terima kasih. 1 minit Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Kita sedia maklum bahawa NEP 2020 yang dilancarkan pada awal tahun ini memberikan fokus kepada 3 elemen yang baru iaitu Next Generation Vehicle, Mobility as a Service dan juga Industrial Revolution 4.0. Khusus untuk Next Generation Vehicle ini, kita sedang membangunkan standard kenderaan EV dan juga Next Generation yang dijangka akan diperkenalkan pada tahun 2021. Dan untuk makluman Yang Berhormat, pembangunan test bed Next Generation Vehicle ini sedang dibangunkan di Cyberjaya
bagi tujuan memudah cara pengujian dan juga pembangunan tempatan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan next generation ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohon. Yang Berhormat Boleh. Pontian. Terima kasih, Datuk Speaker. Memang sebagaimana yang dimaklumkan tadi bahawa kerajaan mulai 15 Jun hingga 31 Disember mengecualikan cukai jualan 100% untuk CKD, 50% untuk CBU. Tapi Menteri tadi memberi contoh harga hanya turun 3.3% ke 3.5% untuk CKD. Mengapa tidak turun 10% harga kereta ini? Apabila kerajaan kurang cukai 10%, sepatutnya harga kereta logiknya turunlah banyak, bukan hanya 3.3% kerana kita ingin menguntungkan rakyat. Seterusnya, apa perkembangan projek kereta nasional ketiga, apa justifikasi, siapa yang bayar, apa faedah projek kereta nasional ketiga itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kadar cukai jualan sebanyak 10% daripada harga kenderaan dikilang dan bukan harga di atas jalan ataupun OTR. Sebagai contoh ya, MyV kalau harga dikilang hanya RM15,610, tetapi dicampur dengan aksesoris dan insurans dan road tax dan sebagainya, harga di atas jalan hari ini adalah RM44,590. Jadi 10% cukai jualan bukan dikenakan berdasarkan OTR. 10% adalah dikenakan berdasarkan harga dikilang. Jadi bila kita waive 100% cukai jualan itu ialah berdasarkan 10% terhadap harga dikilang. Tentang kedudukan kereta yang ketiga, Datuk Yang Dipertua, perkara ini memang termaktub di dalam NAP 2020 dan kita ada framework untuk memastikan semua kriteria untuk new national car ini mesti dipatuhi, dan sekarang ini kita mahu memastikan syarikat Bumiputera yang telah pun diberikan tanggungjawab untuk membangunkan dan bekerjasama dengan MARI ini dapat meneruskan usaha-usaha ini, dan tidak ada peruntukan daripada kerajaan yang disalurkan kepada usaha ini. Ini adalah semua inisiatif pihak swasta. Terima kasih. Terima kasih.